could tell you where it's from. The 47362. Hai, jadi video yang saya kongsikan sebentar tadi merupakan salah satu video yang viral di TikTok mendakwa bahawa setiap 100 tahun akan ada pandemik menyerang seluruh dunia. Jadi bagi pendapat saya, perkara ini mungkin sekadar kebetulan ataupun mungkin juga ada fakta di sebaliknya yang kita pun tidak tahu. Apa-apa pun sekadar perkongsian berbalik kepada tajuk asal saya iaitu pengenalan kepada virologi. Stay tune! Mikroorganisma terbahagi kepada 4 kumpulan iaitu protis, fungi, bakteria dan juga virus. Untuk video kali ini, saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada virologi. Apakah maksud virologi? Ologi merupakan kajian tentang, manakala vir merupakan singkatan untuk perkataan virus. Jadi digabungkan menjadi virologi iaitu kajian tentang virus. Jadi mari kita lihat apakah ciri-ciri am untuk virus. Ciri-ciri pertama untuk virus adalah saiznya antara 5 hingga ke 200 nanometer iaitu sangatlah kecil berbanding dengan bakteria. Ciri yang kedua adalah virus mempunyai DNA atau RNA, manakala virus merupakan non-selular iaitu bukan sel. Jadi, apakah itu sel? Sel adalah apabila sesuatu mikroorganisma tersebut dapat membuat makanannya sendiri, dapat membuat protein sendiri, dapat mengeluarkan tenaga sendiri dan boleh replicate independently. Dan hanya boleh dapat dilihat di bawah light microscope. Jadi, virus ini merupakan bukan sel. Jadi, apabila ianya bukan sel, bermaksud ianya tidak dapat replicate secara independent. Dan ianya tidak dapat membuat makanan dia sendiri, tak dapat untuk menghasilkan tenaga dia sendiri. Dan juga virus hanya dapat dilihat menggunakan elektron mikroskop. Virus juga merupakan obligat parasit iaitu membiak di dalam sel perumah dan ianya memerlukan sel hidup untuk terus berkembang. Virus dijumpai pada tahun 1892. Proses replikasinya amatlah cepat, jadi ingat, go viral. Jadual ini menunjukkan perbezaan di antara virus dan bakteria. Untuk motility, virus tidak mempunyai flagella dan bakteria hanya sesetengah bakteria saja ada flagella. Fungsi flagella adalah untuk pergerakan sel tersebut. Ini merupakan jenis-jenis virus iaitu bakteriophage dan influenza. Jadi virus mempunyai dua jenis iaitu virus yang berenvelope dan tidak berenvelope. Non-envelope adalah bakteriophage dan juga envelope adalah influenza. Jadi kita boleh tengok bahan genetik untuk kedua-dua virus ini iaitu DNA dan RNA. Seperti yang saya cakap tadi, hanya satu saja yang akan wujud dalam struktur virus, sama ada dia mempunyai DNA ataupun RNA. Jadi fungsi bahan genetik ini adalah untuk menghasilkan genetik virus itu sendiri. Jadi apabila virus itu menjangkiti sel perumah, ianya menghasilkan DNA-nya sendiri di dalam sel perumah tersebut dan berlakunya proses replikasi virus. Seterusnya ialah salut protein code. Ya, protein code ini dihasilkan daripada protein dan ia berfungsi untuk melindungi genetik virus itu sendiri daripada keadaan luar yang boleh memusnahkan genetik tersebut. Dan juga salut protein ini membantu virus untuk melekat pada sel perumah dan membantu kemasukan asid nukleik ke dalam sel perumah tersebut. Seterusnya ialah membrane envelope. Jadi membrane envelope ini dia akan mengelilingi salut protein ataupun protein core tadi dan ianya dihasilkan daripada lipid, protein dan karbohidrat.
Sesetengah virus yang berselaput ini dia mempunyai spikes ataupun peplomer yang terhasil daripada glycoprotein. Virus yang mempunyai selaput ini juga sensitif kepada kloroform dan ether. Kloroform dan ether merupakan chemical agent yang boleh mempengaruhi virus yang berenvelope. Jadi, virus yang berenvelope yang mengandungi lipid ini akan menjadi tidak aktif. Tetapi bagi virus yang tidak mempunyai envelope, ianya tidak terpengaruh dengan kesan kloroform dan ether ini. Terdapat juga physical agent yang boleh mempengaruhi virus ini seperti heat, cooling dan juga ultraviolet. 3 bentuk utama virus. Pertama adalah kubus ataupun icosahedron, kedua helix dan yang ketiga adalah kompleks. Seterusnya, terdapat beberapa jenis virus yang telah pun diklasifikasikan di bawah 3 bentuk utama virus yang telah dinyatakan tadi. Seterusnya ialah pengkelasan virus. Virus boleh dikelaskan mengikut pertama morfologi, yang kedua ialah saiz dan yang ketiga ialah jenis asid nukleik, sama ada DNA ataupun RNA virus. Papilloma virus menyebabkan penyakit Warts. Virus ini boleh tersebar melalui sentuhan kulit ke kulit. Adenovirus boleh menyebabkan jangkitan pada sistem pernafasan. Salah satu simptomnya adalah sakit kerongkong. Jangkitan ini berlaku disebabkan oleh adanya direct contact dengan pesakit dan juga boleh tersebar melalui najis. Contohnya semasa menukar lampin bayi yang telah dijangkiti. Hepatitis B virus menyebabkan penyakit hepatitis B. Jangkitan virus ini menyerang hati dan ianya boleh merebak melalui darah dan cecair badan yang lain. Varicella zoster virus penyebab kepada penyakit chickenpox. Penyakit chickenpox ini juga dikenali sebagai cacar air dan ianya boleh berjangkit melalui sentuhan ataupun titisan cecair daripada orang yang dijangkiti. Seterusnya ialah contoh untuk RNA virus. Mumps virus penyebab kepada penyakit mumps ataupun beguk. Beguk menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit pada kelenjar parotid. Dan virus ini boleh merebak melalui titisan daripada mulut, hidung dan tekak apabila pesakit tersebut bersin ataupun batuk. Dengue virus penyebab kepada demam denggi. Penyakit ini merupakan penyakit bawaan vektor yang tersebar melalui gigitan nyamuk Aedes betina yang infektif. Penyakit kaki, tangan dan mulut disebabkan oleh virus Coxsackie. Penyakit ini biasa berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan cara transmisinya adalah melalui fecal oral route. Poliomyelitis disebabkan oleh poliovirus ataupun enterovirus C. Penyakit ini boleh tersebar melalui fecal oral route. AIDS disebabkan oleh HIV virus. Penyakit ini boleh merosakkan sistem imun. Penyakit ini juga boleh tersebar melalui hubungan seks, melalui darah ataupun perkongsian jarum yang tercemar ataupun pesakit yang mengandung dan melahirkan anak. Seterusnya ialah kitaran replikasi virus. Kita akan melihat proses bagaimana virus menyerang sel perumah bagi tujuan replikasi. Virus yang terdapat di dalam video ini adalah virus bacteriophage iaitu DNA virus. Proses pertama adalah pelekatan di mana virion akan melekat pada permukaan sel. Seterusnya akan berlakunya proses penetration iaitu ianya berjaya menembusi sel membran sel perumah tersebut dan memasukkan DNA-nya ke dalam sel perumah tersebut. Lalu berlakunya proses transkripsi dan juga pembiakan komponen virus. Transkripsi akan menghasilkan mRNA untuk membentuk protein dan juga kapsid dan bahan genetik yang baru akan dihasilkan. Dan seterusnya adalah assembly di mana kapsid dan bahan genetik disusun dan menghasilkan progeny baru dan berlakunya pembebasan dan sel perumah pun pecah. Salah satu cara bagi
mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan virus adalah dengan mengambil suntikan vaksin. Jadi, apakah itu vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus ataupun bakteria yang telah dimatikan ataupun dilemahkan. Jadi, antigen di dalam vaksin ini tadi ianya berfungsi dalam merangsang sistem imuniti badan untuk melawan penyakit. Kebanyakan vaksin sekarang adalah dalam bentuk kombinasi, di mana beberapa jenis vaksin telah pun digabungkan dalam satu suntikan supaya kanak-kanak akan mendapat perlindungan dengan hanya satu suntikan saja. Jadi perkara ini sekaligus menjadikan pemberian vaksin lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Langkah pencegahan yang seterusnya adalah dengan mengamalkan adab batuk yang betul, iaitu dengan menutup mulut dan hidung apabila hendak bersin ataupun batuk dengan menggunakan face mask. Seterusnya adalah menjaga jarak sosial 1 meter, terutamanya ketika berada di tempat yang sesak. Seterusnya ialah menjaga kebersihan diri, iaitu dengan kerap membasuh tangan dengan menggunakan sabun dan air ataupun dengan menggunakan hand sanitizer.